Secara kasar dia, ekonomi negara kita ni masih belum pulih. Konteks belum pulih ini saya lebih ingin menekankan melihat kedudukan ekonomi kita ini pada tahun 2017, kemudian 2018 kita tukar kerajaan, kemudian datang COVID. Kemudian COVID ni telah melanda negara kita hampir lebih 2 tahun dah. Jadi situasi ini menyebabkan kedudukan ekonomi negara tidak menentu. Now, sebagai contohnya, kalau kita lihat pada 2017, kita punya keluaran dalam negara kasar ataupun dalam GDP kita berkembang sebagai sebuah negara sebanyak 58%. Kemudian pada 2018, menurun sikit, berkembang hanya 4.8%. Kemudian 2019, dia turun lagi menjadi 4.3%. Tapi pada tahun 2020, bila at the peak of COVID ni, kita punya ekonomi menguncup negatif 5.6%. Kemudian 2021, setakat 9 bulan pertama, kita hanya 3%. Jadi secara keseluruhan kita ni memang perkembangan ekonomi kita menurun. Jadi bila menurun, sudah tentu dia memberi kesan dalam sektor-sektor ekonomi dan perniagaan dalam negara. Itu saya keseluruhan. Bila saya tengok benda ni, kalau nak memulihkan balik ekonomi ni, kita mesti ada political stability. Kalau kita tidak ada political stability, negara ini bukan adalah negara yang menjadi keutamaan untuk pelabur datang. Saya bagi contohlah, kalau tengok di Indonesia hari ini, dia menerima banyak pelabur yang datang di Indonesia. Sebab Indonesia ni, dia punya pertandingan presiden tiap-tiap 5 tahun. Lepas dah habis pertandingan presiden, you tak pernah dengar dekat Indonesia diorang cerita pasal politik. Until selepas 5 tahun kemudian, baru dia cerita pasal re-election of the president in Indonesia. Dan lepas tu, Jokowi dipilih semula, habis. Dia continue lagi 5 tahun. In between dalam masa 5 tahun ni, tak ada orang cerita pasal politik. Dia orang cerita bahawa membangunkan negara, membangunkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat. Apa yang boleh Datuk harapkan outlook untuk tahun 2022? Saya ingat macam ni lah. Kita rakyat Malaysia kena berfikir dan undi. Bukan undi, berfikir. Very important. Because kita yang decide. Pemimpin mana yang kita boleh trust. Pemimpin mana yang ada track record. Pemimpin mana yang kita rasa dia betul-betul menghayati dan menjiwai rakyat. Very basic. So akhirnya, kita boleh cakap mana-mana pemimpin ini bagus, ni tak bagus, tak bagus. Kita sebagai pengundi must decide this. Once and for all, that this country mesti kita pulihkan balik political stability dia.